Assalamualaikum dan kepada satu undisclosed amount yang tidak akan dihebahkan. Ini telah dipersetujui, boleh disahkan oleh Saudara Khairi, oleh Datuk Rozabil, dan kami sendiri yang telah mendengar, mendapatkan itu dan kami catat dalam rekod. kesemua 11 bekas pemain Perlis diketuai Khairi Zainuddin hadir pada mesyuarat yang diadakan di Wisma FAM tengah hari tadi. Mereka diiringi wakil dari Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, diketuai Izham Ismail selaku Ketua Pegawai Eksekutif PFAM. Benda ni bukan formal status committee, cuma langkah yang saya rasa gembira sikit sebab benda ni baru adalah langkah yang pertama. Tak perlu kita nak pergi ke langkah yang seterusnya. Dan langkah pertama ni kita dapat selesaikan masalah ni, dan saya harap pada masa hadapan tak ada lagi yang kita dengar isu-isu benda ni. Persatuan Bola Sepak Perlis PFA pula walaupun terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk menyelesaikan isu tunggakan gaji ini, persiapan rapi terus dipergiatkan dalam usaha untuk mengelak perkara sama berulang untuk musim baru Liga Malaysia, di mana Perlis akan beraksi dalam Liga FAM. Sendiri sebagai Presiden merayu dan berharap supaya Kerajaan Negeri Perlis dapat bermurah hati dan bagi sumbangan atau peruntukan kepada PFA untuk kita participate dalam Liga pada musim ini. Kerana tim ni bukan atas nama individu ataupun bukan atas nama yang lain. Kita berjalankan, kita masuk participate dalam Piala FAM ni atas nama Negeri Perlis. Bagi Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM, pihaknya begitu menghargai kerjasama semua pihak yang membawa kepada penyelesaian isu gaji ini. Selesainya masalah ini, kita menoktahkan kesengsaraan pemain dan juga menjadi satu contoh ataupun menjadi satu tauladan kepada pasukan dan juga persatuan lain supaya jangan ambil remeh isu gaji dan juga isu kontrak pemain. Dan hari ini kita dapat lihat keterbukaan. Turut mencuri tumpuan di Wisma FAM isu berkenaan status bekas pemain Harimau Muda Gary Steven Robert. Kes Gary akan didengar pada hari Jumaat akan datang, bukan hari Jumaat besok ni tak? Besok ni 16 lah. 16 hari bulan. That's all. Apa yang akan dibuat, kita tengoklah pada hari itu. Status sebenar Gary terus menjadi tanda tanya selepas namanya muncul dalam senarai 3 pasukan, JDT Pahang dan Kedah, untuk saingan musim baru Liga Malaysia. Berdasarkan syarat FAM, pemain yang dilepaskan Harimau Muda mesti kembali ke pangkuan negeri asal sekurang-kurangnya setahun. Gary sebaliknya muncul pada Majlis Pengenalan Pasukan JDT di Johor Pahang. Musibah banjir yang melanda negeri-negeri di Pantai Timur dan beberapa kawasan di Perak dan Johor turut mendapat perhatian khusus Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dan menerusi usaha sama bersama Persatuan Bola Sepak Negeri, FAM tampil mengadakan derma bagi membantu mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Malah FAM turut mendapat kerjasama syarikat penerbangan Firefly bagi menghantar bungkusan derma ke lokasi kejadian secara percuma. Proses pembungkusan yang dijalankan seawal 8 pagi membabitkan penyertaan hampir kesemua pemain-pemain skuad Harimau Muda yang tinggal di Wisma FAM. Antara barangan yang dikumpul lebih tertumpu kepada keperluan harian, termasuklah barangan dapur selain pakaian sekolah. Dan program ini akan diteruskan sehingga esok sebelum kesemua barangan terkumpul diterbangkan ke negeri-negeri yang terjejas. Di samping satu lagi program pasukan bawah 23 kita di bawah Anda Datuk Rozabil akan ke Perak di mana di Kuala Kangsar pada Sabtu Ahad ni, satu program di sana dan juga membawa barangan untuk memberi sumbangan pada masa-masa banjir. Turut berkongsi pengalaman ketika musibah banjir melanda, pemain Harimau Muda kelahiran Tanah Merah Kelantan, Syarul Azwari Ibrahim. Kami rasa masa kena banjir tu seolah tsunami kecil. Perlu ke makan ni, jadi nak benda-benda macam ni lah. Rumah pun tak ada. Jadi kita tengok, kita sendiri yang kena pun rasa bersyukur sebab rumah kena naik sampai pinggir. Orang lain rumah tak ada. Jadi kita sama-sama bantulah untuk jangan ke beban masa banjir. Dalam perkembangan lain, Majlis Perbandaran Temerloh memberi jaminan akan mempercepatkan kerja-kerja baik pulih Stadium Temerloh yang terjejas selepas dilanda banjir. Stadium Temerloh venue kedua skuad bola sepak Pahang selepas Stadium Darul Makmur di Kuantan. Lain-lain kerosakan seperti balapan dan untuk tujuan atlet, jadi nampaknya itu belum kita ambil kira lagi sebab dia ini tidak melibatkan untuk permainan bola sepak.
yang kita utamakan ialah padang tu untuk menang bola sepak bagi kelab-kelab, terutama kelab bola sepak Pahang untuk menunjukkan kejohanan mereka. Datuk Syed Muhammad Nur pagi tadi disertai pegawai dari Majlis Perbandaran Temerloh melakukan lawatan dan pemeriksaan keadaan padang serta trek di Stadium Mini Majlis Perbandaran Temerloh. Ketika ini kerja-kerja menaikkan semula pagar stadium terjejas akibat banjir giat dijalankan. Tinjauan kami juga mendapati rumput di beberapa bahagian padang sudah kembali pulih. Datuk Syed Muhammad Nur juga menjelaskan tafsiran RM4,000 yang dinyatakan sebelum ini sebenarnya untuk kerja-kerja membaik pulih padang tidak termasuk kerosakan struktur stadium yang lain. Perkembangan bola sepak Piala Antarabangsa France bawah 18 tahun. Saingan kumpulan C berakhir siang tadi menyaksikan FC Porto dan Gamba Osaka mara ke pusingan suku akhir Sabtu ini. Porto muncul juara kumpulan C dengan 7 mata, manakala Gamba Osaka di tempat kedua dengan 6 mata. Persaingan dua pasukan pilihan, Gamba Osaka dan FC Porto paling dinantikan dalam kumpulan C. Lebih awal menempah tiket ke suku akhir, Gamba dikejutkan jaringan minit ke-7 Porto menerusi Luis Carlos Mata. Aksi babak kedua lebih rancak menyaksikan Gamba menguasai permainan. Bagaimanapun beberapa percubaan kelab Jepun ini tersasar. Kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat permainan membolehkan Porto menjuarai kumpulan C mengumpul 7 mata, 1 mata mengatasi Gamba. Berbaki 10 hari lagi sebelum kempen Hoki Liga Dunia membuka tirai di Singapura, jurulatih Thai Beng Hai belum mahu menekan butang panik selepas kekalahan 4-3 yang dialami kepada Poland semalam. Sebaliknya, Beng Hai yakin jika segalanya mengikut perancangan, skuad kebangsaan akan kembali berada dalam landasan tepat untuk mencapai sasaran 2 pasukan terbaik. Dalam game tu, tetapi yang penting sekarang sama ada kita belajar dari kekalahan ni tak. So, saya lihat apa yang kita lihat, satu, kita boleh dapat balik gol bila kita lepas, tetapi kita mesti belajar untuk pastikan kita tak lepas gol. Kita mesti fokus, concentrate selepas skor ataupun kita equalize. Pada aksi persahabatan kedua menentang Poland semalam, skuad negara akur dengan kekalahan 4-3 selepas keputusan seri 4 sama pada pertemuan pertama Ahad lalu. Apa yang kita lihat hari ini, budak yang tak datang training, budak yang selalu MC, yang buat banyak unforced error. So unforced error itu tinggi, lepas tu budak yang fit kena buat kerja lebih, lepas tu dia pun jadi letih. So game tu dah jadi kucak-kacir di Senarai 18 pemain yang akan membawa cabaran Malaysia di Singapura nanti hanya akan diumumkan selepas satu perlawanan persahabatan Jumaat ini. Di Singapura, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Ukraine, Oman dan Fiji. Sekian waktu ini, saya Hasnidah Nim Ahmad. Kami teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat.